Pada suatu masa yang lalu, terdapat sebuah negeri yang diduduki oleh 5 sahabat baik yang cukup berkemahiran dengan seni silat Melayu: Tua, Jebat, Lekir, Lekiu dan Kasturi. Digelar sebagai negeri Indra Sakti, penduduknya diperintah oleh Sultan yang berjiwa rakyat. Leki, senyum lebar nampak. Sedang fikirkan apa itu? Ha? Aku senyum? Mana ada? Duduk lagi kan terdiam, bibir lagi kan terangkat, mata memandang luas ke langit. Mana mungkin kamu memandang kosong, kan? Kamu tidak akan dapat menipu sahabatmu ini, Leki. Kita mengenali sejak kecil. Mustahil aku tidak mengenalimu. Kamu ni tua. Jika berbicara denganmu, sudah pasti aku akan kalah. Aku suka melihat keindahan negeri kita ini. Indahnya bukanlah dengan bangunan yang gah mencakar langit, namun keamanan yang kita kecapi sekarang ini sebuah nikmat yang amat besar. Bersyukur pada ilahi, harmoni saja negeri kita. Benar kata lelaki itu, syukur Alhamdulillah. Tetapi apa, Kasturi? Kamu mau mengembara ke dunia luar kah? Mau tinggalkan kami? bukan begitu. Aku cuma terfikir, adakah mungkin satu hari nanti negeri kita ini akan dilanda bencana yang tidak kita jangka, sedangkan kita masih reka. Lah, tak perlu kita berfikir macam tu. Kalau kita kuat dan bersama, kita mampu menghadapi semua cabaran. Kau setuju tak, Tuan? Betul kata kau, Jebat. Tetapi sudah semestinya semua hanya akan berlaku dengan izin Tuhan. Benar katamu, Tuan. Aku sokong. Leki, baju kau carilah. Apalah yang kau buat sampai terkoyak baju kau ni? Mak, Lekiu, kau tolong jahit ke boleh? Aku nak pergi pekan lepas ni. Kau ni, aku pula yang perlu jahit. Tidak mahulah aku. Kamu berdua ini kalau sehari tidak bergaduh, memang tidak boleh. Sedang rakyat negeri Indra Sakti hidup dengan aman, selesa dan harmoni. Tiba-tiba datang seorang pemuda menghadap Sultan. Dia ingin memberitahu bahawa seorang daripada ahli keluarganya sedang sakit serta meminta Sultan untuk menolongnya. Tujuan hamba datang ke sini untuk memberitahu bahawa saudara hamba sedang penat dan kini dia sedang terlantar di rumah. Bolehkah tuanku mencari penawar untuknya? Allahu Akbar, bagaimana boleh jadi begitu? Hamba tidak tahu apakah puncanya. Sebelum ini, dia mengalami demam panas, batuk, sesama serta sesak nafas yang sangat teruk. Telah merasakan seperti munculnya virus baru di negeri kita. Tambahan pula, ada kabar angin mengatakan bahawa virus ini telah membunuh lebih ramai orang di luar sana. Sejak bilakah dia menjadi begitu? Saudara hamba pernah berkata, dia pada 2 minggu lepas, dia pernah pergi ke pekan untuk berniaga seperti biasa. Kemudian, datangnya saudagar dari luar negeri untuk membeli barangnya. Pada waktu itu, saudagar tersebut telah batuk di hadapannya sebelum mereka bersalaman. Tiba-tiba, pada keesokan harinya, dia kelihatan seperti sangat lemah. Mungkin ini juga boleh menjadi punca dan bukti bahawa virus tersebut telah tersebar sebelum mereka bersalaman. Tiba-tiba, pada keesokan harinya, dia kelihatan seperti sangat lemah. Mungkin ini juga boleh menjadi punca dan bukti bahawa virus tersebut telah tersebar. Perkara ini tidak boleh dibiarkan. Risau akan berluasa. Patut rasa elok kita menziarahi untuk melihat keadaan yang sebenar. Ampun tuanku. Izinkan Patih dan rakan-rakan Patih untuk pergi ziarah saudara yang sedang sakit itu. Baiklah, jika tiada arah melintang, esok juga kita semua ke sana. Pada keesokan harinya, Sultan, Tua dan 4 orang rakan-rakannya yang lain pergi menziarahi penduduk kampung yang sakit itu. Pesakit itu mengatakan bahawa dia sudah terlantar di rumahnya lebih 1 minggu serta sering mengalami sesak nafas pada waktu malam. Walau bagaimanapun, pesakit tersebut kelihatan sangat lemah dan tidak mampu untuk bercakap banyak. Sejurus kepulangan Sultan dan yang lainnya
mereka mendapat berita bahawa pesakit tersebut telah meninggal dunia. Kematian ini diambil serius oleh Sultan, lalu baginda mengarahkan Menteri Kesihatan untuk melakukan penyiasatan ke atas pesakit tersebut. Hasil siasatan mendapati bahawa punca kematian adalah terkena jangkitan COVID-15. Oleh itu, Sultan mengambil langkah berjaga-jaga dengan memutuskan untuk melakukan perintah kawalan pergerakan serta memperkenalkan beberapa prosedur pengendalian standard SOP bagi hal-hal tertentu. Bagi mengelakkan penyakit ini tersebar secara berluasa, maka dengan ini saya memutuskan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan di dalam negeri ini. Jangan risau, perintah ini mungkin akan diringankan jika rakyat memberikan kerjasama. Oleh itu, patuhilah SOP di mana sahaja anda berada. Semakin hari semakin ketat arahan yang dikenakan bagi masyarakat negeri Indera Sakti dalam menangani penyakit tersebut. Peringatan tentang SOP kerap kali diulang di corong-corong radio dan televisyen serta tidak lekang daripada pendengaran penduduk negeri Indera Sakti sendiri. Perkara ini telah membuatkan mereka menjadi semakin tidak keruan kerana perlu menetap di dalam rumah serta hidup di dalam suasana norma baharu. Rindunya aku dengan rakan-rakan aku yang lain. Alangkah gembira aku dapat berjumpa bersama-sama mereka di warung istana. Apa yang aku perlu buat? Asyik tengok TV sahaja. Asyik menonton televisyen sahaja. Saya sekali lagi ingin menyeru kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kita dah ada SOP, pelbagai SOP. SOP. Muak aku mendengarkan. Macam tak ada perkara lain yang dibicarakan di televisyen ini. Alangkah seronoknya aku dapat keluar rumah tanpa mengikuti SOP ini. Hei. Assalamualaikum. Jebat. Oh, jebat. Assalamualaikum. Ada orang kah di dalam? Waalaikumsalam. Oh, Kasturi. Adakah kau sedang sibuk? Jom kita pergi makan di warung istana. Aku teringin mahu mencuba nasi goreng daging harimau menangis yang kau pernah pesan sebelum ini. Hahaha. Akhirnya kamu tergoda juga ya dengan masakan yang unik namanya juga warung tu. Balik je lah Kasturi. Lagipun warung tu pun tutup kan. Baru saja aku lalui kawasan warung itu tadi. Kalau tidak silap, orang itu buka. Jomlah kita pergi ke sana. Atau kau masih belum rasa lapar? Mestilah aku lapar. Tapi Kau mau pergi atau tidak? Marilah, rakan-rakan kita yang lain semua di sana. Jebat terdiam apabila Kasturi memotong percakapannya, lalu keluar menuju ke warung. Namun begitu, Jebat masih terpinga-pinga dengan tindakannya untuk keluar ke warung. Hal ini kerana sebelum ini dia merupakan seorang yang sangat patuh akan arahan Sultan. Sampai sudah Jebat dan Kasturi. Cepat, pesan saja makanan apa yang kau bawa. Jangan khawatir, hari ini aku yang belanja. sejak bila korang berdua ni ada di sini? Tidaklah begitu lama. Kami berdua juga baru saja sampai di sini. Jebat. Apa kau buat di situ? Sinilah, kita duduk semeja makan bersama. Ish, tidak beranilah aku. Bukankah SOP satu meja dua orang saja? Percayakah dengan SOP itu? Bagi aku SOP itu mengarut saja. Kita hanya duduk, makan dan pulang. Kita bukannya melakukan apa-apa sentuhan fizikal pun. Betul kata Q tu. Lagipun, sekiranya kau benar-benar ingin mematuhi SOP, mengapa pula engkau berada di sini? Engkau sepatutnya duduk di rumah seperti Tuah yang lurus itu.
begini rupanya perangai korang bertiga mempermainkan perintah Sultan, menghina rakan baik kita. Tak apalah, aku minta diri dahulu. Kami bergurau sajalah Jebat. Janganlah engkau ambil hati. Lagipun, kau lihatlah, pintu istana tertutup. Tiada sesiapa akan melihat kita sekiranya kita makan sekarang. Duduklah, kau baru saja sampai. Mari sini Jebat. Kita duduk bersama-sama. Jangan risau. Tiada siapa akan nampak kita. Cepat aku dengan kata-kata rakan-rakannya. Mereka berempat makan bersama-sama di satu meja serta melupakan tentang SOP ketika berada di kedai makan yang telah diperkenalkan. Pada keesokan harinya, pagi Jebat dikejutkan dengan ketukan pintu yang sangat kuat oleh Lekir dan Lekir. Mereka membawa berita yang sangat mengejutkan buat Jebat. Jebat! Buka pintu Jebat! Jebat! Hai, kenapa kamu berdua datang sini? Lekir, kenapa? Kasturi! Kenapa dengan Kasturi? Kasturi tak ada. Apa maksud kamu yang Kasturi dah tiada? Dia pergi ke mana? Kasturi baru saja meninggal dunia pada tengah malam tadi. Pagi ini dia akan dikebumikan. Jebat merasa sangat sedih dengan kabar tersebut. Dia menyalahkan Kasturi kerana tidak menjaga SOP. Sedang dia menangis, tiba-tiba dia terfikir bahawa punca utama penyebaran virus ini juga berkemungkinan daripada rakan-rakannya yang lain. Dengan amarah yang membuak-buak, dia mencapai kerisnya untuk membunuh semua orang yang berkemungkinan menjadi punca kematian Kasturi. Kenapa korang tak kata tutup muka? Ha? Mana penjara sesial korang? Ha? Jebat, sudahlah. Ingat Tuhan. Jebat. Diamlah kau. Aku sedang buat perkara yang betul. Semua yang dibunuh ni, semua langgar SOP. Mereka semualah punca kematian sahabat kita Kasturi. Ya, aku tahu kau sedia atas pemberian Kasturi. Tetapi, apakah tujuan kau untuk membunuh semua orang secara melulu? Cintaku terhadap Kasturi lebih tinggi daripada yang lain. Bukannya engkau tidak tahu. Aku mempunyai niat untuk memperisterikan dia. Tanpa unsur periksa. Adakah kau berasa puas hati dan merasakan diri kau yang paling betul dan paling hebat berbanding orang lain? Oh, begitu. Jadi, semua yang kau lakukan ni adalah betul. Membiarkan semua rakan-rakan kita melanggar perintah Sultan. Begini ke caramu? Kusangkakan kita berlima bersahabat baik. Dasar engkau salam dua muka. Kaulah manusia yang pentingkan diri. Jika engkau merasakan engkau betul dan aku salah, kau tikamlah aku dengan keris tamis tadi kau. Adakah kau rasa Kasturi suka jika kau melakukan semua ini? Jebat. Assalamualaikum. Jebat. Oh, Jebat. Assalamualaikum. Ada orangkah di dalam? Ini ada selipannya. Pasti dia ada di dalam. Assalamualaikum. Adakah kau sedang sibuk? Tak ada apalah Kasturi. Aku tahu kau mesti nak bawa ajak aku pergi ke warung istana makan nasi goreng harimau menangis. Betul tak? Wah, bagaimana kau boleh baca fikiranku? Tak payahlah batalkan jalan niat kamu tu. Kita kena patuhi SOP. Kita kena patuhi apa perintah yang dikeluarkan oleh Sultan. Tak apalah, kamu balik sajalah. Baiklah, aku pulang dulu. Ada apa lagi? Nah, pakai mas ni. Ada-ada saja kau ni Jebat. Bagi sini pintu buka tu. Terima kasih. Begitulah kisah penduduk negeri Indrasakti dan coronavirus 15. Kisah ini seakan sama dengan keadaan kita pada hari ini,
yang mana kita sedang berperang melawan coronavirus 19 sejak Januari 2020 lagi. Menjalani kehidupan dalam norma baharu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, percayalah bahawa setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah di sebaliknya. Sebagai rakyat, setialah kepada pemimpin serta patuhilah akan perintahnya, selagi mana perintah tersebut tidak memudaratkan kita. Bersama kita memerangi COVID-19, semoga kedepannya negara kita bebas dari penyakit ini.